Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung pelajaran kita ayat yang ke-42 surah Al-Anfal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. صدق الله العظيم. Okey tuan-tuan, kita mulakan daripada awal ayat 42. Perkataan yang pertama ialah iz. Apa makna iz? Ketika. Iz. Isim ke fi'il ke haraf? Haraf ke isim ke? Dia termasuk dalam kumpulan isim. Ketika, semasa. Apa dia? Isim apa tu? Isim zaraf. Zaraf apa? Zaraf zaman. Bila ada perkataan is, mesti menceritakan satu cerita yang telah berlaku. Ya, apa makna is? Dia ingatlah, itu penafsiran dia. Ya, iaitu uzkur iz. Ingatlah oleh engkau wahai Muhammad, iz makna ketika. Ya, ketika hari yang dinyatakan pada ayat 41, Yaumal Furqan. Apa makna Yaumal Furqan? Pada hari pembeda, iaitu antara yang benar dengan yang salah, iaitu hari apa tu? Hari perang Badar. Ya? Ketika itu, ketika hari perang Badar itu, antum. Mana antum? Kamu semua. Maknanya ayat ni dikira antum akan memulakan ayat ni, maka dia akan jadi apa? Mubtada. Mubtada. Baris apa mubtada sepatutnya?
baris depan. Kenapa dia tak bagi depan? Sebab dia mabni. Ya, semua dhamir adalah mabni. Mana dia punya khabar? Bila khabar, patutnya kalau dia isim satu-satu isim bagi depan. Tapi khabar boleh dalam bentuk jar dengan majrur, boleh bentuk dalam isim zaraf. Ya, al-ustazu fil fasli. Al-ustaz akan jadi mubtada, khabarnya fil fasli. Ustaz itu ada dalam kelas. Ya, jadi tak nampak dia bagi depan sebab lepas haruf jar. Fil fasli. Fil fasli itu adalah khabar. Di sini mana? Bil udwati, haruf jar. Ma makna al-udwah di sini? Ya? Ya? Bukan. Lembah. Udwah ini lembah. Okey, satu lembah. Sebab peperangan itu berlaku di mana? Di lembah Badar. Makna ada kawasan perairan Badar. Jadi maknanya kalau dikatakan khabar tu di sini ialah haraf jar dan isim selepas dia. Al-udwah. Cuba terjemah, antum bil udwati. Kamu semua adalah di lembah itu. Okey? Macam tu ya. Al-ustazu fil fasli. Ustaz itu ada di kelas itu. Kamu semua ada dah di lembah itu. Kamu semua ni siapa? Rasulullah dan orang-orang beriman. Maknanya Allah mengingatkan semula Rasulullah dan orang-orang beriman ketika mana perang Badar, ya, orang-orang beriman ini dikumpulkan, berkumpul, berkemah di kawasan lembah. Lembah apa? Al-udwatil. Apa perkataan selepas dia? Ad-dunya. Okey. Al-udwati ad-dunya. Dia sudah menjadi satu perkataan yang apa? Al-udwati ad-dunya. Jadi apa tuan-tuan? Nampak macam sama tak tu? Ini tadi dia jadi khabar Tetapi al-udwati ad-dunya. Apa makna dunya? Yang dekat. Daripada perkataan dana. Dunia tu dekat. Dekat di umurnya, tak panjang. Okey, al-udwati ad-dunya ini, dia ni baris bawah. Yang ni tak nampak baris bawah. Senang cerita dia. Susah. Dia baris bawah sebab apa? Lepas haruf jar lah Okey. Jadi saya nak bagi tahu dia ni adalah bagi bawah sebab lepas haruf jar dan dia adalah mausuf. Dan ad-dunya jadi sifat. Bila kita nak menyatakan al-udwati ad-dunya mausuf dengan sifat, mesti menepati 4 ciri yang sama. Al-udwah dengan ad-dunya mesti sama 4 perkara. Apa yang sama? Yang pertama, alif lam dia sama. Al-udwah ad-dunya. Kemudian yang kedua apa yang sama? Bilangan dia. Bilangan berapa ni? Bilangan dia mufrad, ya, maka ad-dunya pun mufrad. Kita pun dunya apa jamak dia? Cubalah tengok kamus kalau ada. Lagi jantina. Jantina al-udwah. Apa jantina dia? Muannas. Apa tanda muannas? Ta marbutah. Ad-dunya jantina dia apa? Muannas. Apa tanda dia? Ni dipanggil apa ni? Itu dipanggil alif maksurah. Surah, dunya, busyra, usra,
yusra, kubra, sughra. Itu ya, itu dipanggil alif maksurah tu adalah tanda muannas. Boleh? Kalau tak ingat muka surat 46 dalam buku kita. Dan yang keempat, apa yang sama? Sepatutnya sama apa? Sepatutnya baris dia. Maka ini baris apa? Bawah. Ad-dunya tidak dapat baris bawah. Kenapa? Kerana ada alif maksurah tu. Dia sampai bila-bila kataan Musa, Isa, macam tu. Sughra, kubra, bushra, dia memang tidak ada barisnya. Tapi diandaikan dia berbaris di bawah lah, kerana sifat mesti sama baris dengan mausuf. Jadi apa makna al-udwatid dunya? Lembah yang dekat, yang dekat dengan Madinah. Maknanya Rasulullah dan kumpulan orang beriman berada pada kawasan perlembahan yang lebih hampir kepada Madinah. Kemudian apa perkataan selepas dia? Ya, wa, itu waw ataf, apa maknanya? Dan. Kemudian hum. Hum jadi apa tuan-tuan? Hum akan jadi memulakan ayat mubtada. Mubtada macam tu juga, antum bil udwatid dunya wa hum bi al udwati al quswa. Itu waw apa tu? Waw ataf. Ya, saya rasalah. Saya tengok sekejap waw hum bil udwatil quswa. Betul, waw ataf Kemudian pun selepas tu waw ataf, bukan waw hal. Ingat waw hal tadi. Okey, ini akan jadi mubtada. Khabar di mana tuan-tuan? Ini akan jadi khabar. Cuba tuan-tuan terjemahkan mubtada khabar wahum bil udwatil quswa. Apa makna al quswa dulu? Lembah yang jauh, yang jauh daripada Madinah. Maknanya memanglah Rasulullah datang pada Madinah, lembah tu lebih dekat Madinah, dan lebih orang-orang kafir mereka lebih jauh, iaitu lembah yang jauh daripada Madinah. Maknanya lebih dekat kepada arah kota Mekah. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan wahum, mereka tu siapa? Tentera musyrikin di bawah pimpinan Abu Jahal. Bil udwati, khabar macam mana khabar? Mereka iaitu orang kafir adalah bil udwatil quswa, di lembah yang jauh. Maknanya ada dua perkemahan tentera Rasulullah yang lembah yang berdekatan dengan Madinah, orang kafir lembah yang berjauhan sedikit daripada Madinah. Dan ada 3 kumpulan ni. Kumpulan yang ketiga mana? Wa, apa dia perkataan dia? Ar-rakbu. Apa makna ar-rakbu? Ya, daripada rakibah, rakbu, tunggangan. Di sini dalam kisah ni ada 3 kumpulan Nabi, 313 orang. Satu kumpulan yang baru sampai, iaitu 1000 orang di bawah pimpinan Abu Jahal. Ada satu kumpulan lagi, iaitu kafilah Abu Sufyan, yang berjaya menyelamatkan diri di pesisiran pantai Laut Merah masa itu. Rasulullah dia nak kejar siapa? Kejar Abu Sufyan. Abu Sufyan berjaya melarikan kafilah dagangnya daripada kepungan Nabi. Dan yang jumpa bertembung dengan Nabi ialah ini bukan kafilah, ini bala tentera yang lengkap di bawah pimpinan Abu Jahal. Warrakbu iaitu kafilah. Kafilah itu, kafilah siapa ni? Kafilah Abu Sufyan. Dia kat mana? Asfala. Apa makna asfala? Di bahagian apa? Asfal
di bahagian this tu di bahagian bawah. Ini kira peta lah. Bawah tu di kawasan pesisiran pantai. Mana ada 3 ya, 3 puak lah ni. Kalau ini Madinah, ini Mekah ya, maka Rasulullah akhirnya berada bil udwatil quswa, iaitu satu lembah. Ini Rasulullah udwatil quswa. Kemudian tentera Abu Jahal di udwati al-quswa. Rasulullah udwati dunya, ni lebih hampir kepada Madinah, dan Abu Jahal lebih jauh daripada Madinah. Dan ada satu kumpulan lagi, iaitu kumpulan kafilah dagang Abu Sufyan ya, bahagian asfala dan bahagian bawah, iaitu bahagian bawah ni dikatakan di pesisiran pantai ya. Asfala bahagian bawah, minkum dari kamu. Bahagian bawah makna ada 3 kafilah, ada 3 kumpulan. Rasulullah nak kejar Abu Sufyan, tak dapat ya. Mula-mula Rasulullah nak kejar Abu Sufyan lari. Abu Sufyan hantar kat Mekah supaya menyelamatkan kafilah dagang. Abu Jahal terus menghantar 1,000 bala tentera yang lengkap ya. Abu Sufyan sampai kat Mekah selamat, dia kata tak payah perang, sebab objektif minta tolong tadi ialah selamatkan harta dagang. Baliklah. Abu Jahal bersumpah takkan balik, sebab ni peluang yang sangat besar untuk menghapuskan Rasulullah, kerana tak ada senjata, bilangan sedikit, tentera berkuda 2 je ya. Ini peluang terbaik untuk musnahkan habis-habisan Rasulullah dengan bala tentera dia 313 ya. 313 ini 1,000. Okey, ada 3 kumpulan di situ. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Ketika, ya, ini menceritakan ketika perang Badar, Yaumal Furqan, hari penentu antara hak dengan yang batil itu. Ketika itu antum, kamu wahai orang beriman, bil udwatid dunya, adalah di lembah yang dekat, iaitu dekat dengan Madinah. Wa hum bil udwatil quswa, di lembah yang jauh ya, iaitu tentera Abu Jahal. Warrakbu, kafilah itu, iaitu kafilah dagang Abu Sufyan itu, asfala, di bahagian bawah ya, iaitu di kawasan pesisiran pantai. Minkum, dari kamu, bahagian bawah daripada kamu, iaitu jauh daripada kamu dah pada ketika itu ya. Yang dikejar tak dapat, yang apa, yang tidak dikehendaki yang ditemui. Masa tu para sahabat berada dalam dilema ya. Nak kejar Abu Sufyan best lah, sebab harta dagang banyak, dapat untung besar ya. Dapat ini 1,000 bala tentera yang lengkap, resiko mati ya. Okey, habis ceritanya, faham Begitu juga al-udwatil quswa adalah sama dengan ini. Udwah bagi bawah, sebab apa? Lepas haraf jar, dan dia juga adalah mausuf. Maka al-quswa adalah sifat ya, lembah yang jauh. Yang sama dia, yang pertama alif lam sama ya. Yang kedua bilangan dia al-udwah al-quswa mufrad. Jantina dia muannas. Ni tanda muannas dia ta marbutah, di sini tanda muannas dia alif maksurah, seperti mana yang dalam muka surat 46 kita. Dan yang keempat, barisnya baris bawah, dan ini sepatutnya baris bawah, cuma ini tidak dapat dibariskan kerana ya ada alif maksurah tersebut ya. Boleh, dua-dua boleh. Saya kata
ana askunu bi Shah Alam, atau askunu. Mana askunu? Saya tinggal. Bi Shah Alam atau fi Shah Alam. Ya? Sebab bi ni bukan semua makna apa ni dengan, ada makna di. Ya? Itu perbincangan dia panjang. Kalau nak kaji satu-satu huruf ni, itu dahsyat lah. Ada satu kajian berkenaan dengan huruf apa. Baru ni jumpa seorang doktor bahagian tafsir. Dia kata ada kajian PhD dia min sahaja, satu haraf jar je, dia memberi makna 180. Yang tu kita tak mau masuk lah. Sebab dia bukan memberi makna min saja. Ya? Contoh dia, kalau kita tengok sikit je perbezaan di, dalam buku kita ni ada sikit, tetapi kita tidak mahu masuk mendalam. Nanti kita bincang sport rim terlampau panjang. Ya? Kereta sampai tak nampak, sport rim je. Okey, di dalam haraf, mana haraf? Haraf ke surat 87. Okey, cuba tuan-tuan tengok muka surat 87. Kita tengok perbezaan makna B je. Ini antara yang paling ringkas lah. Okey, B makna apa? Dengan. Tetapi dia secara asas dia ada 5 makna B tu. Dia makna ada dengan makna zaraf. Maknanya makna zaraf ialah, okey, cuba kita tengok. Tajtami'u al-usratu. Apa makna tajtami'u? Berkumpul. Berkumpul, berhimpun. Fa'il dia siapa di situ? Ada disebut al-usratu. Muka surat 87 daripada alif ba. Sekarang ni kita nak bincang tentang B. Makna B. Keluarga itu berkumpul bil manzili. Macam mana kita nak terjemahkan? Di dalam rumah. Itu makna macam isim zaraf, di rumah. Okey. Ada makna bantuan. Macam mana? Qata'tu. Apa makna qata'tu? Saya telah memotong. Qata'tu al-khubza, roti, bisikin, dengan, memang kita dengan pisau cakap Melayu, tapi dengan menggunakan, dengan bantuan pisau. Dia makna bantuan. Okey, ada makna tukar. Ishtaraitu. Apa makna ishtaraitu? Aku telah membeli. Al-kitabah, buku itu. B, dengan, dengan menukarkan sab'ina, 70 ringgitan. Dengan 70 ringgit. Maknanya B itu maknanya kita beli dengan menukarkan duit 70. Bertukar. Kita bagi dia kertas 70 ringgit, kita ambil buku. Itu apa, memberi makna tukar. Marartu. Apa makna marartu? Marartu lalu, aku berjalan. Aku lalulah di sini. Marartu bi, dengan. Di sini makna bersama. Muhammadin, bersama Muhammad. Aku berjalan, aku berlalu bersama dengan Muhammad. Tapi kalau kita jumpa billahi, apa makna billahi? Itu sumpah. Itu makna demi Allah, bukan dengan Allah. Sa'usalli. Apa makna sa'usalli? Aku akan salat fil masjidi, di masjid. Jadi maknanya B sahaja telah dalam kita punya buku ini memberi makna 5 makna. Macam kita juga tengok makna wow. Cuba tengok wow yang banyak-banyak tu. Macam mana kita membezakan. Jangan kita kejang ataupun kejang pula, beku dengan satu makna. Dia kena longgarkan kerana huruf-huruf itu memberi banyak makna. Jangan sempitkan. Okey, misal kata kita baca makna wow. Wow makna apa? Secara umum dia dan, tapi tak semua makna dan. Kalau kita wallahi, itu makna apa?
Itu demi Allah. Inni ala haqqin. Apa makna inni? Aku ala, di atas, haqqin, kebenaran. Kita bersumpah wallahi, demi Allah. Yang kedua, dia waw ma'iyah. Makna apa ma'iyah? Bersama, makna bersama. Bersama, beserta. Istaiqaztu. Apa makna istaiqaztu? Aku bangun tidur. Bangun daripada tidur, istaiqaztu. Wa, bersama, maknanya berseiringan. Tulu asyamsi, terbitnya matahari. Aku bangun tidur bersama dengan terbitnya matahari. Maknanya serentaklah. Matahari terbit, aku pun baru terbangun. Macam tu. Itu waw, maknanya bersama, ma'iyah. Ada makna waw hal. Waw juga rupanya. Contohnya zurtu. Apa makna zurtu? Muka surat 88. Aku telah menziarahi. Zurtuhu, aku telah menziarahi. Nya. Wa, itu bukan waw dan. Walhal, dalam keadaan huwa yasta'iddu, bersiap sedia. Dia bersiap sedia lis-safar, untuk bermusafir, untuk berjalan. Waw tu bukan waw dan. Itu waw dalam keadaan. Aku menziarahi, telah menziarahi dia dalam keadaan dia sedang siap-siap nak pergi musafir. Kesian dia. Kesian ke aku tak kena layan. Okey. Juga boleh jadi waw istinaf. Wallahu alimun hakim. Waw tu makna apa? Dan bermula kalau kitab tuanya. Wallahu dan Allah, dan juga. Tapi waw tu bukan waw menyambung, waw mula. Waw dan bermula Allah itu, Allah tu jadi mubtada. Alimun, maha mengetahui, lagi maha hakimun, bijaksana. Dia juga boleh jadi waw ataf. Qara'tu, apa makna qara'tu? Baca al-kitabah wal majallata, dan majalah. Itu waw ataf. Dia memberi ada makna sumpah, ada makna bersama, ada makna walhal pada hal, ada makna istinaf, permulaan, ataupun ataf. Itu pertindihan-pertindihan. Perkataan waw memberi banyak makna. Satu lagi fa. Ni fa yang banyak ni. Fa. Ada makna ataf. Dakhala. Apa makna dakhala? Dia telah masuk. Okey, siapa fa'il dia? Al-mudarris, cikgu tu. Cikgu itu masuk. Fa. Ataf. Lalu, bukan maka. Lalu qama, telah berdiri. Siapa berdiri? At-talamizu. Fa'il dia bagi depan kan? Murid-murid tu. Itu makna apa ni? Fa tu makna apa? Harf ataf, lalu. Ada makna sababiyah. Apa makna sababiyah? Maka dengan sebab tu dia jadi dalam kumpulan haraf nasab. Kan lepas dia mesti bagi atas. La tarkanu. Apa makna la tarkanu? La, jangan. Nahi. La tarkanu. Jangan kamu cenderung ila, kepada alladzina, orang-orang yang zalamu, telah berlaku zalim. Jangan sikit cenderung hati kepada orang yang berlaku zalim. Maknanya kafir lagi tak boleh cenderung. Fa, maka dengan sebab tu. Bukan lalu, bukan maka dengan sebab itu fa tamassa, menyentuh. Ini surat 88 ke surat 88. Tamassa asalnya tamassu. Kenapa dia bagi atas? Sebab ada fa. Maka dengan sebab tu. Tamassu, ia menyentuh. Siapa fa'il dia? Ada disebut annaru, fa'il bagi depan.
api neraka, maka dengan sebab itu api neraka akan menyentuh. Mana maf'ul lebihnya? DM, DF. Ya? Kum, mestilah kum. Itu tak boleh ragu tu. Mana boleh ragu? Dhamir muttasil dengan fi'il. Maka api neraka akan menyentuh kamu. Kalau ada perasaan condrong, suka kepada mereka ini. Itu fa sababiyah. Kalau fa istinaf, dia pada permulaan ayat. Fawailul lil musallin. Fa, apa makna fa? Maka. Itu fa, maka itu fa istinaf. Ya, wailun celaka. Li bagi allazina al-musallin. Sorry. Kafaru. Celaka bagi orang yang mereka telah kafir. Sorry. Dan juga fa ni juga boleh jadi haraf bukan haraf syarat. Sorry tuan-tuan. Haraf jawab. Jawab kepada syarat. Ya, tolong betulkan. Dia menjadi haraf jawab kepada syarat. Bukan haraf syarat, jawab kepada syarat. Man, itu isim mausul dan syarat. Afsha, siapa yang telah membocorkan, menyebarkan, as-sirra, rahsia. Fa, maka itu fa tu adalah fa jawab, jawab syarat kepada syarat. Apa makna jawab? Pelengkap, haraf untuk melengkapkan ayat yang syarat. Apa makna syarat? Bukan syarat cakap Melayu tu, yang tergantung. Maka siapa yang menyebarkan rahsia, maka laisa, tidaklah dia, laisa huwa laisa, tidaklah dia bi itu tak ayat terjemah, aminin, orang yang jujur, yang amanah. Bukanlah dia orang yang amanah. Jadi maknanya kadang-kadang terjemahan itu berbeza kerana dia memberi berbagai makna. Ya? Contohnya fa, contohnya wa, contohnya bi tadi. Ya? Okey. Masuk dah Isyak? Dah? Okey. Dah jim dah. Jim jaiz, waqaf jaiz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.